Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mahyudin Muhammad Noor, pegawai SIC Plus daripada JPN Perlis. Saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya yang bertajuk Amalan Pelaksanaan Program Professional Learning Community dalam kalangan guru sejarah di negeri Perlis. Saya terus saja pergi kepada topik perbincangan saya. Kenapa saya berikan tentang definisi PLC ini? Ini adalah merujuk kepada Rosen Holt 1989 yang mengatakan bahawa Professional Learning Community ini merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau tindakan untuk mencapai prestasi murid yang lebih baik. Jadi saya akan teruskan saja kenapakah saya berminat untuk mengkaji tentang pelaksanaan program PLC ini yang dilaksanakan di sekolah. Saya akan mulakan tentang beberapa isu yang timbul. Selalunya kalau kita bincang tentang di sekolah ini, timbul beberapa isu yang menyebabkan membawa saya untuk berminat untuk membuat kajian ini. Yang pertama adalah kerana sebahagian besar kita dapati guru berada dalam zon selesa. Sebahagian besar bila saya pergi ke sekolah, terutama di sekolah menengah, guru-guru yang berada pada grade yang tinggi, umpamanya mereka berada dalam zon selesa. Mereka agak, bukan saya memandang rendah, tapi mereka lebih selesa untuk tidak mahu untuk menambah ilmu dan sebagainya dalam bidang perguruan, dan mereka menganggap bahawa mereka sudah pun berada di tahap yang tinggi. Sedangkan guru-guru yang berada di tahap yang tinggi inilah yang sepatutnya menjadi pembimbing kepada guru-guru, terutama guru-guru novis yang baru di sekolah. Jadi ini merupakan antara isu yang menyebabkan saya memilih topik ini. Yang kedua adalah kerana pencapaian prestasi guru tidak seiring dengan pencapaian pelajar. Selalunya kalau kita lihat kepada markah SKPMG2, kita dapati bahawa sebahagian besar daripada markah guru kita dapati mencapai markah yang cemerlang, berada pada tahap yang tinggi, dan ini amat berbeza sekali dengan pencapaian pelajar. Jadi adalah satu benda yang amat kontradik di mana pencapaian guru mencapai prestasi yang cemerlang, sedangkan anak didik dia berada di tahap sederhana ataupun di bawah mungkin pelajar-pelajar yang galus. Jadi di manakah kecemerlangan yang ada pada guru tersebut? Yang ketiga, saya memilih juga kenapa isu yang timbul adalah kerana tiadanya inovasi. Macam saya katakan tadi, hanya guru-guru yang tertentu saja yang ingin untuk upgradekan idea, pendapat, perkara-perkara yang baru dalam PDPC mereka. Saya berikan contoh dalam dalam COVID, pandemik, kita menghadapi COVID, pandemik 19 ini, kita dapati bahawa guru yang betul, saya tak katakan guru itu tidak bersedia dalam menghadapi pengajaran dalam bentuk PDPR, tetapi sebahagian besar daripada guru hanya menggunakan cara mengajar yang biasa. Maksud di sini bahawa mereka perlu memikirkan bagaimanakah caranya untuk mereka meningkatkan kepada cara PDPR mereka itu, bukan kepada cara yang biasa seperti yang telah mereka buat pada setiap hari. Kemudian saya juga dapati bahawa kajian saya ini lebih kepada guru sejarah di sekolah, dan didapati bahawa ramai guru yang bukan option, yang mereka terpaksa tidak ada pilihan, mereka kena mengajar subjek sejarah. Ini juga memerlukan kepada bantuan bagi guru-guru yang telah lama ada kemahiran dalam bidang sejarah itu, membantu guru-guru yang baru ini, kerana mereka macam diambil kerana pihak sekolah mendapati bahawa tidak ada guru yang boleh berkebolehan untuk mengajar dalam bidang ini. Dan yang terakhir, saya pilih isu, kenapa saya pilih tajuk ini, PLC ini, kerana saya dapati bahawa sebahagian besar, bukan sebahagian besar lah, ini bukan tuduhan saya kepada guru, tetapi saya dapati bahawa mereka lebih suka untuk menjalankan tugas mereka secara silo. Maksud di sini bahawa mereka lebih bersedia, mereka lebih suka nak membuat satu kerja itu bukan dalam bentuk kolaboratif, tapi dalam bentuk
sendiri-sendiri. Sebab dalam konsep kalau PLC ini, kita perlukan ada nilai kolaboratif, kerjasama di antara rakan-rakan. Itu amat penting dalam untuk kita meningkatkan prestasi dan juga untuk kebaikan anak didik kita. Dan yang terakhir adalah kebergantungan kepada pihak pentadbir. Selalunya pihak ramai daripada guru hanya menganggap bila kita nak buat sesuatu kursus yang baru ataupun apa PLC yang baru, pendekatan yang baru, hanya bergantung kepada pihak pentadbir sekolah sajalah yang akan menyediakan satu pakej kursus dan sebagainya. Tidak ada inisiatif daripada guru sendiri. Sebab kalau kita lihat kepada PLC ini, tidak semesti dalam bentuk satu kursus yang besar. Guru tu dia boleh dalam kumpulan, umpamanya dalam guru panitia dan beberapa orang guru di bawah SLT ataupun MLT ini, dia boleh mengadakan PLC itu di kalangan guru dia sendiri. Okey, yang berikutnya kita pergi kepada objektif kajian saya ini adalah untuk mengenal pasti tahap amalan PLC dalam kalangan guru sejarah di zon selatan di negeri Perlis. Ini saya sebenarnya, kalau ada orang kata tak ada kawasan zon selatan di negeri Perlis ini, tapi saya pilih sebahagian besar daripada sekolah yang saya pilih itu adalah sekolah-sekolah yang berada di bahagian di selatan negeri Perlis. Persoalan kajian saya adalah apakah tahap semangat berkomuniti dalam kalangan guru-guru sejarah di sekolah di zon selatan di negeri Perlis ini. Jadi saya nak lihat tengok sama adakah mereka ini ada kerjasama ataupun tidak antara among the teachers dalam untuk mereka melaksanakan program PLC ini. Ada 3 fokus kajian saya ini. Yang pertama adalah keberkesanan pelaksanaan PLC ini di sekolah. Yang kedua, kemahiran dan inovasi guru sejarah. Yang ketiga adalah bahan sumber subjek sejarah. Yang pertama itu tentang keberkesanan pelaksanaan PLC di sekolah ini. Saya akan lihat adakah pelaksanaan PLC ini berkesan ataupun tidak di sekolah itu, ataupun hanyalah dibuat sekadar untuk mengadakan sesuatu program dan juga guru tu nak dapatkan mata ataupun markah di dalam SPL KPM itu kalau mereka membuat program PLC ini. Yang kedua adalah kemahiran dan inovasi guru sejarah. Adakah guru-guru sejarah di sekolah ini yang saya kaji ini, mereka ada membuat inovasi ataupun memberikan satu idea yang baru kepada guru-guru sejarah di sekolah tersebut. Best practices ataupun apa-apa sajalah di sekolah itu. Sebab kita tahu bahawa sebahagian besar daripada pelajar selalu merungut mengatakan sejarah ini adalah subjek yang membosankan. Jadi bagaimanakah guru itu ada satu inovasi ataupun idea-idea yang baru bagi guru di sekolah. Dan yang ketiga adalah tentang bahan sumber subjek sejarah. Kita dapati bahawa adakah pihak di sekolah itu sama ada pusat sumber ataupun daripada manakah pelajar-pelajar boleh mudah untuk mereka akses bahan-bahan daripada bahan subjek sejarah ini di sekolah mereka. Dan juga yang keempat, fokus kajian saya adalah tentang tahap kompetensi guru sejarah. Keupayaan dan kemampuan guru sejarah tersebut, terutama sekali untuk kepada perkara-perkara yang baru dan upgrade, terutama dalam perubahan kepada sukatan pelajaran yang baru ini bagi sejarah. Secara saya mengutip data, saya membuat pertama adalah dengan cara temu bual dan soalan berstruktur, kedua dengan pemerhatian, dan yang ketiga adalah dengan cara analisis dokumen. Analisis dokumen ini saya melihat dokumen-dokumen oleh panitia sejarah di sekolah tersebut, bagaimanakah cara mereka menyusun dan ataupun bagaimana cara mereka menyimpan dokumen-dokumen sejarah di sekolah. Okay. Hasil daripada kajian saya ini, skor min dimensi PLC yang saya dapati bahawa sistem piawai dia adalah
keberkesanan pelaksanaan PLC 37, kemahiran dan motivasi guru sejarah 35, bahan sumber subjek sejarah 36, tahap kompetensi guru sejarah 37. Tuan-tuan boleh lihat nanti pada paparan PowerPoint saya. Begitu juga dengan pengaruh dimensi PLC ini terhadap amalan sebenar pelaksanaan PLC guru sejarah. Dari segi pemboleh ubahnya, keberkesanan pelaksanaan PLC, kemahiran dan motivasi, bahan sumber sejarah dan juga tahap kompetensi guru sejarah. Okey. Saya pergi pada yang bahagian akhir adalah dapatan kajian. Apakah dapatan kajian saya ini? Yang pertama adalah peranan pengetua ataupun guru besar, MLT dan juga SLT. Ini adalah pemimpin utama kajian, pemimpin dapatan kajian saya. Mereka inilah yang sebenarnya perlu memainkan peranan yang lebih penting dalam menyokong pelaksanaan PLC ini di sekolah. Kerana mereka inilah yang akan memberi galakan kepada guru jikalau ada guru yang mempunyai idea, pendapat yang baru untuk mereka melaksanaan sesuatu best practices ataupun perkara-perkara yang baru di sekolah. Yang kedua, saya dapati bahawa perlunya elemen kolaboratif di kalangan guru, perlu menjadi satu budaya di sekolah agar budaya ini belajar dan bekerja dalam satu merupakan perkara yang perlu ada di sekolah. Bahawa guru itu merasakan bahawa jikalau saya menjadi guru yang mahir dan ada kemahiran, kenapa tidak rakan saya juga akan mempunyai kemahiran dan kebolehan yang sama. Jadi budaya seperti ini perlu wujud dan perlu ada di sekolah. Jadi ada satu saingan yang sihat di kalangan guru di sekolah. Kemudian guru juga perlu diberikan satu pendedahan yang lebih luas tentang amalan PLC ini di sekolah, di mana ini bukan merupakan satu beban tetapi membantu kepada guru untuk melaksanakan PDPC dengan lebih baik. Sebab selalunya kalau kita katakan bahawa kalau PLC ini selalunya dia akan dilaksanakan di luar daripada ruang waktu mengajar. Kan, jadi ramai guru mengatakan bahawa ini satu kekangan bagi mereka. Mereka terpaksa berada lama di kawasan sekolah, terpaksa ada ekstra kerja tambahan kepada guru. Kemudian yang berikutnya adalah PLC perlu menjadi amalan kepada guru kerana ini dikatakan terutama sekali untuk memberikan satu inovasi dan perubahan kepada guru tersebut. Sebab macam saya katakan tadi, bukan sahaja dia merupakan keperluan ataupun kehendak KPM. Kalau kita katakan SPL KPM tu sebahagian besar daripada guru perlu menyatakan tahap mereka menghadiri kursus, melaksanakan membaca buku dan sebagainya, tapi kita katakan itu bukan satulah matlamat yang utama. Yang pentingnya di sini adalah di mana bagaimana perubahan kepada guru itu supaya menjadi seorang guru yang lebih profesional, dikatakan sesuai dengan keadaan semasa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.